Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan agama di sisi Ahlussunnah juga pelaku bid'ah. Yang mana kita sampai hari itu pada usul yang ketiga, itu berkenaan dengan tata cara Ahlussunnah wal Jamaah dalam penerimaan ilmu dan juga penghujahan agama. Yang mana usul ketiga bertajuk itu kesahihan dalam memahami. Kesahihan dalam memahami, maksud dia seorang yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah tadi tidak hanya memadai dengan mengagungkan nas, tidak juga hanya dengan setakat memastikan nas sahih, tapi dia perlu juga memastikan kesahihan dalam memahami. Kerana kadang-kadang ada manusia tu jumpa dalil itu sahih tetapi dia salah faham, dia salah interpret, salah pengertian ini kendaki. Lain orang suruh, lain yang dia buat. Dan dalam kaedah ilmiah, bagi seorang itu tidak tersilap dalam memahami nas, maka dia perlu melalui beberapa proses. Pertamanya yang kita bincangkan itu adalah perlu memahami cara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami. Kerana para sahabat Nabi SAW adalah orang yang menerima Islam itu dan juga bukan setakat arahan ataupun teori, bahkan mereka menerima praktikal Islam itu daripada Rasulullah SAW. Maka apa-apa kefahaman ataupun sebarang kepentingan yang perlu diketahui daripada nas-nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka mereka lah orang rujukan kita. Tak ada siapa yang boleh dirujuk seperti mana dirujuknya para sahabat Nabi SAW. So itu confirm kita dah bincangkan. Kedua tu kita dah masuk berkenaan dengan mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab. Peringkat apa kita berhenti? Kedua. Masuk ketiga kan? Masuk ketiga hari ni. Tiga dah. Okey, masuk empat. Masuk empat kan? Masuk 40. Okey. Masuk ke peringkat keempat Baik. Hari tu kita bincangkan mana maksud dia, hatta Imam Syafi'i rahimahullah bila dia mulakan mengarang kitab dia dan sebagainya, dia letakkan bahasa Arab sebagai asas. Kerana dia kata kalau dia kata orang tak tahu keluasan bahasa Arab, maka dia takkan memahami nas-nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, atau perbezaan dia, kesatuan makna dia juga berbagai lagi. Dan macam saya terangkan itu, bahasa Arab ni adalah bahasa yang kita panggil tulen dari segi masalah pengusulan ataupun asal usul segala lafaz-lafaznya. Bahkan segala apa yang belajar dalam bahasa Arab ni kita kata tidak seperti bahasa-bahasa lain. Dia tak pinjam daripada bahasa lain, bahkan apa yang digunakan bahasa Arab itulah bahasa Arab. Dan bahkan kita kata dia punya pengertian, dia kadang-kadang ada lafaz yang banyak lafaz satu makna, ada yang satu lafaz banyak makna. Jadi kalau kita kata orang tak faham benda berkenaan, maka dia akan masalah. Macam kita sebut itu doraba. Kita asyik belajar, ustaz ajar kita doraba tu pukul. Tapi doraba dalam Quran bukan semestinya maksud dia pukul. Baitun macam tu juga, bukan semestinya masuk rumah. Kadang-kadang mungkin masuk bilik, masuk penjara dan sebagainya. So secara tak langsung kita kata setiap lafaz Al-Quran ini perlu dilihat dengan konteksnya yang menyeluruh. Dan maksud dia orang tu kena faham bahasa Arab. Dia bukannya tengok ikut terjemahan harfiah semata-mata. Belajar harfiah bagus, membantu kita dalam membiasakan mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Tetapi ia tidak memadai. Orang tu kena faham bahasa Arab dengan betul. Kalau tidak, ditumpukan saja dengan belajar bahasa Arab dalam pemahaman Quran saja tak apa. Jika tidak, dia nak belajar bahasa Arab sastra, kemudian dia cuba nak faham Quran, dan dia akan masalah sikit. Dia kena betul-betul mendalami bahasa Arab itu sebagaimana orang Arab memahami bahasa Arab. Barulah dikata kerana Al-Quran turun dengan bahasa Arab, Nabi bercakap pada para sahabat dengan bahasa Arab. So, apa interpretation dia mesti dalam bahasa Arab. Tapi dia terangkan, dia ada sikit trik dia kat situ. Pasal walaupun bahasa Arab ini sebagai rujukan, tapi dia bukan mengatasi pengertian syarak. Macam kata pengertian bahasa dari segi masalah. Bahasa saum itu maksud dia menahan diri. Sauma yasumu, menahan diri. Tapi bila dalam syarak, dia bukan menahan diri semata-mata. Bahkan dia adalah ibadat khas. Yang itu menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa, bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat. Maksud dia benda berkenaan berlaku dengan syarat-syarat tertentu. Macam solat, kalau ikut bahasa maksud dia adalah doa.
doa kebaikan. Tapi bila dalam istilah syarak, bila sebut aqimus solah, dirikan solat, bukannya dirikan doa, bukan dirikan kebenaran. Bukan dirikan kebenaran. Bahkan dia relate terus direct kepada apa yang syarak kehendaki, bukannya apa yang cuba manusia fahami. Tapi kita sampai berbahagian berkenaan. Baik, sambung Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, tiada jalan dari, mana tak ada peluang lain, tak ada jalan lain dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Al-Hadis, daripada mengenali lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada kehendak Allah dan Rasulnya. Mana kita kena tahu lafaz-lafaz berkenaan, apa pengertian-pengertian dia. Pasal kita nak faham daripada Quran dan hadis Nabi tadi adalah apa kehendak Allah dan Rasulnya terhadap kita. Kita bukan setakat nak benda berkenaan, kita baca, kita seronok. Tak. Kita nak apa dia nak daripada kita. Kerana Al-Quran ini buku hidayah, buku panduan. Bukannya untuk setakat dibaca dan digantung. Dia untuk diamalkan. Maksud amal tadi, maksudnya kita praktis apa yang diarahkan. Bukan amalkan maksud dia baca banyak-banyak. Dia orang kita kadang pelik. Dia sebut beramal dengan Al-Quran, maksud dia baca banyak-banyak. Bila kata beramal dengan ayat 1000 dinar, maksud dia orang kata beramal dengan 1000 dinar, maksud dia baca 1000 kali ayat tu. Atau baca sekian-sekian dia jadi kaya. Sekarang ayat tersebut bukan beritahu macam tu. Ayat tu kata kalau siapa bertakwa, maka dapatlah janji yang Allah Ta'ala janjikan. Maksud dia orang tu nak beramal dengan ayat berkenaan, maksud dia kena praktis takwa itu. Maksud dia bila bertakwa, dia sedang beramalkan ayat tersebut. Faham? Itu konsep berkenaan dengan masalah beramal dengan Al-Quran. Bukan beramal tadi dengan apa? Maksudnya baca banyak. Orang Melayu kita pelik. Dia faham bila kata apa amal dengan Al-Quran, maksud dia baca banyak-banyak. Lepas mayang baca, lepas bangun pagi baca, itu maksud dia beramal. Salah. Beramal tu adalah konteks apa arahan Allah Ta'ala tu kita laksanakan. Itu maksud dia beramal dengan Al-Quran. Bukannya beramal dengan baca banyak-banyak kali. Itu jadi mentera dia panggil. Kalau kita baca-baca saja tanpa faham maksud, tanpa praktis apa isi dalam kandungan dia, itu dipanggil mentera. Kan mentera kan macam yalah, yang apa cerita bijan lapuk jampi kan. Jampi serapah. Dia bukan ada benda pun. Dia sebut je banyak kali. Membuat 40 hari, lepas tu akan jadi ilmu, jadi keajaiban. Disyaratkan macam tu. Maksudnya orang tu nak gunakan ayat tadi, dia kena beramal sebanyak 40 hari, 30 hari, 100 hari tanpa putus. Lepas tu barulah ayat berkenaan mendatangkan apa? Magic. Mana kepada kehidupan orang berkenaan. Ini bukan cara beramal dengan Quran yang dimaksudkan. Jadi pasal kita dituju kepada kita ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu dan sebagainya, supaya kita beramal, maksudnya bertindak dengan arahan Al-Quran tadi. React. Maksudnya kena react, mana bertindak balas. Dia bukannya hanya duduk diam je dengar Al-Quran baca, kita baca balik. Buat apa? Kita bila Al-Quran bagi tahu kepada kita, maksudnya kita kena follow apa yang diarahkan. Itu maksud beramal dengan Al-Quran Karim. Jadi secara tak langsung atau hadis Nabi macam tu juga. Bukan setakat baca. Kita kena praktis benda berkenaan. Sebab bila ada orang tu setakat menyanyi saja sayang Rasulullah, dia salah. Kerana Rasulullah SAW datang untuk ditaati. Mana Rasul itu diutuskan untuk ditaati. Sekarang kata orang tu datang, apa arahan Rasul, dia tak buat. Maksud dia ada masalah, dalam masalah praktis kita panggil cinta atau sayang atau patuh tadi hilang. Pasal dia kena amalkan, laksanakan apa arahan yang diberikan. Walaupun Rasulullah tidak ada lagi di muka bumi ini, tetapi apa? Tapi kita tetap kena beramal dengan apa yang diarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi betul kan, maksud dia orang tu kena faham mengenai apa dia tak ada jalan lari menafsirkan daripada mengenali lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada kehendak Allah dan Rasulnya, serta bagaimana difahami kata-katanya. Mereka kena tahu macam mana difahami kata-kata berkenaan. Mengetahui bahasa Arab yang kita ditujukan percakapan dengannya adalah di antara perkara yang membantu kita untuk memahami kehendak Allah dan Rasulnya dengan kata-katanya. Mana apa yang Allah Ta'ala katakan, apa yang Nabi sabdakan, semua sekali kita nak beramal, kita perlu faham pengertian benda tersebut. Jika tidak, ni ada masalah. Kita kata Allah Ta'ala suruh lain, kita buat lain. Kan? Allah Ta'ala suruh kita kejar akhirat, kita buang harta. Salah. Allah Ta'ala suruh kita macam ayat Quran yang sering dibaca dalam surah 6. Kan bila kisah Qarun punya kisah tu kan, ayat yang sering dibaca oleh semua orang. Kalau dalam parlimen pun keluar ayat ni. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi, dan carilah mimma atakallah, daripada apa yang telah beri pada kamu, itu harta, kuasa, kedudukan, tenaga, penglihatan, pendengaran, kudrat dan sebagainya. Cari dengan benda-benda berkenaan ad-daral akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya,
namun janganlah kau lupakan habuan kamu daripada dunia. Sering orang baca ayat ini untuk menggalakkan cari harta. Dia baca ayat berkenaan, tapi kata maksud kita kena kaya. Dia sibuk tentang kaya dia lupa tentang akhirat dia. Sedangkan ayat itu tujukan kepada kita, kejar dengan semua benda Allah Ta'ala bagi pada kita, ilmu, harta dan sebagainya. Kejar apa? Negeri akhirat. Namun begitu dalam mengejar negeri akhirat, jangan lupakan dunia. Maksud dia bukanlah kejar dunia. Itu terbalik dia kan. Maksud dia orang salah faham. Dia sering baca, bila kita tengok orang baca ayat ni, dia akan sibuk kita kena maju, ekonomi kena kaya dan sebagainya. Sahabat Nabi tak ada duit pun elok je beriman. Makan tak cukup, adakah hilang iman dia? Tak ada pun. Bahkan kata-kata yang kata kadal faqru an yakuna kufra, kata-kata Ali tu, yang dikatakan Ali kata, tak kena pun. Seriously, dekat Malaysia ni kenyang perut, buncit-buncit makan, kufur juga lawan perintah Allah Ta'ala. Dekat Yaman, orang tak cukup makan, serius. Tapi tak ada pula sibuk, pistol dekat poket, tak ada pergi minta duit. Seriously. Senjata kat rumah semua ada. Apa yang menghalang mereka? Apa? Pengajian tinggi. Ini kita kat Malaysia ni pengajian tinggi lagi kuat kelentong pun ada. Lagi pandai, lagi kuat menipu. Lagi tinggi, master PhD lagi dahsyat dia punya pembohongan. Banding dengan orang Yaman yang tak belajar tinggi macam tu, tapi kita kata ittaqillah, dia stop. Apa beza dia? Tu bila saya pernah sekali sembang dengan pendaftar kat universiti, kat salah satu universiti tu, dia sebut dah, dia kata bila sebut tentang murtad, dia kata kalau orang Malaysia kata murtad tu kerana keuangan, seriously bohong. Dia kata kami di Yaman, kami lagi miskin. Dia kata lagi kurang harta, tapi kami tak lari tinggalkan agama, dia kata. Di sana pengaruh lain ni kurang, Ustaz. Bukan juga. Itu sebab kenapa masalah pengaruh itu, macam mana didikan dia. Kalau kita kata dari masalah harta itu alasan, tidak. Harta tak ada alasan. Sebab apa? Kalau harta tu menyebabkan dia tukar agama, orang Yaman patut tukar dulu. Orang negeri Arab lebih patut awal tukar. Gaji kurang daripada 300 sebulan. Seriously. Mana gaji dia RM320, mana $1 sebulan. Nak makan apa? Lagi tak cukup kan? Kalau nak kufur awal lagi. Yang kita ni kat Malaysia ni, yang kufur awal ni yang kaya miskin. Yang banyak melawan perintah Allah Ta'ala, yang kena kata anak saya tak payah belajar agama dan sebagainya, adalah orang kaya, bukan orang miskin. So konsep, kadang-kadang kita kata ayat Quran itu nak difahami ke mana. Contoh macam, carilah dunia seolah kamu akan, bukan hadis Nabi pun, kata-kata hikmah, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kerjalah untuk akhirat seolah kamu akan mati esok hari. Tapi sejak awal 70-an dulu, ya, kita ni ditarbiahkan dengan, kalau kita miskin, negara kita tak ada ekonomi, kita akan dijajah. Masalahnya sekarang ni kita jajah juga, kan? Masalah tak ada harta sekarang kan, kena jajah juga. Mindas mindset kita, nak kena contoh macam tahun baru kena sambut. Ada ulama suruh buat ke? Tak ada. Untung ke kita sambut tadi? Tak ada. Bagi muncul tembak kat udara, meriah kan keadaan tadi, kita makin makmur ke? Tak, tidak. Adakah dengan buat benda berkenaan nanti Malaysia akan maju? Tak. Membazir duit? Ya. Tapi kenapa nak buat? Itu jajah lah tu. Pemikiran dijajah. Mana kita terpaksa ikut segala apa yang ditunjukkan oleh Barat. Sama je. Sekarang ni kita jajah skim minda. Apa identiti kita? Tak ada identiti. Macam kita kata contoh macam nak sediakan arak untuk pelancong datang. Mana identiti kita? Maksudnya kalau tetamu kita, maksudnya seolah macam rumah tetamu kita dimasuki oleh rumah kita dimasuki oleh tetamu yang bukan Islam, kita kena hidangkan bia. Yang bertais ni, saya tak minum bia ni, tapi saya bagi tamu saya minum. Tapi itulah yang dibawa oleh pendidikan awal 70-an. Itu saya tahu, tapi masalahnya sekarang kita kata pendidikan dia tu takkan tak boleh counter balik. Sekarang kita dah maju. Kan boleh buang benda yang dulu. Raja pun kita boleh bogil kan? Kan? Kita buang kemungkinan haji, kita boleh buang. Asal ni tak boleh buang. Soalan tu kan tanya diri masing-masing lah. Dia bukan alasan sebenarnya. Mana alasan untuk kata miskin itu menjadikan tinggal agama? Tidak. Tak ada alasan kat situ. Tapi yang mengang tampuk tu tak ada kan? Yang menang tampuk tu kita nasihatkan baik-baik. Kita macam inilah kita kata, macam ni kita belajar kan. Kita faham, ajar anak kita. Satu masa nanti mungkin anak kita jadi Perdana Menteri, mana kita tahu. Jadi fahamkan benda ini. Jadi secara asasnya kita kata konsep tentang contoh macam ayat Quran itu salah faham. Dia baca ayat tu, kemudian kita kena ekonomi. Sedangkan ayat tu kata
carilah dengan apa yang tak nak beri pada kamu. Mana segala harta, kekuasaan, pengaruh, ilmu dan sebagainya, Allah tak nak bagi kamu. Cari dengan benda-benda itu, isteri, anak dan sebagainya. Cari dengan benda-benda itu daral akhirah, negeri akhirat. Itu dah dimulakan oleh Datuk Patinggi tak silap Patinggi Rahman Yaakob awal 30-an dulu. Dia buat macam mana? Yang dia tumbuhkan kebangsaan dan tukar dasar pendidikan negara. Itulah, itu kita kata asasnya sekarang ni macam ni. Kesedaran manusia itu, apa yang telah berlaku. Telah berlaku. Dia dah mulakan usaha tu awal 30-an. Tapi separuh jalan dia dibuang daripada kerja. Itu tak ada masalah. Maksudnya kalau dia dibuang, orang lain akan kena bekerja lagi, itu je. Kita cinta. Dalam konteks Islam ini, kita bukan semestinya kita yang berjaya. Mana bukan kita yang mesti orang yang mengubah benda berkenaan. Kalau bukan kita, anak cucu kita. Kalau bukan cucu kita, cicit kita. Seterusnya. Kita bukan kerja, Islam ni bukan kerja untuk dapatkan hasil. Kita bekerja untuk apa? Realisasikan usaha yang Allah Ta'ala tuntut kita buat. Pasal kita ditanya nanti tentang effort kita buat, bukan berkenaan dengan result yang terjadi. Apa hasil kerja anda? Tak ada apa benda jadi, maka tinggal kerja. Tak. Contoh macam kita berdoa-doa, kemudian tak dapat apa yang kita minta. Adakah suruh berhenti berdoa? Tidak. Macam tu keadaan kita kata effort kena buat. Kan? Tapi masalah hasil tadi bukan kerja kita. Apa telah berlaku biarkan. Tapi konteks pemahaman ayat Quran tadi tu sampai sekarang masih lagi salah. Kenapa? Kan ulama ramai, ustaz ramai, tapi ayat itu sering. Ayat tu mulakan dengan apa? Cari dengan segala benda yang ada ni, cari akhirat. Tapi dalam masa mencari akhirat tadi, sampai janganlah tengok dunia langsung. Contoh macam tak pergi ziarah-menziarahi saudara mara. Kenapa? Sibuk nak kejar akhirat. Masa ni untuk akhirat, ni masa untuk akhirat. Tak ada. Orang jemput belum kahwin pun tak nak datang. So jadi konsep berkenaan dengan tajuk ni salah lah bila salah faham. Mana ayat itu bagi tahu, tapi bukan suruh masuk buang semua. Dan bukan pula salah ayat tadi kata apa? Suruh kejar dunia. Tak ada, salah. Mana ada kejar dunia untuk akhirat? Tak ada. There's no such thing. Sebab dia kata macam beramallah untuk kamu, bekerjalah kamu untuk dunia, seolah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beramal kamu untuk akhirat, seolah kamu mati esok hari. Kalau faham betul meaning dia apa? Maksud dia buat yang benda utama. Kalau hidup 1000 tahun lagi, macam kerja-kerja projek tak dapat. Maksud dia happy sebab apa? Tempoh masih panjang. Kalau dia kata kerja akhirat tak dapat buat, kena sedih lah sebab apa? Nak mati esok dah. So, maksud dia jangan terlampau risau berkenaan dengan perkara tersebut. Faham tak? Pasal kita konsep berkenaan dengan masalah miskin itu sebagai kekufuran, membawa kekufuran. Benda tu kalau di-apply dekat apa yang berlaku kan. Kita kalau nak kata tanah Arab tak ada komunis. Seriously ada komunis. Dia orang tahun 60-an 70-an dahulu timbul revolusi Arab yang pandang kepada Rusia sebagai apa? Sebagai tempat kiblat. Kiblat dia orang. Mana pemimpin Arab ketika Jamal Abdul Nasir dan sebagainya, semua sekali tu kiblat dia bukan US, kiblat dia Rusia. Tu orang pakai pun senjata pun AK-47, pakai Scud. Sebab apa? Sebab mereka dah dapat terkesan dengan revolusi dia dapat yang negara-negara dan negara-negara blok komunis tu. Dan bahkan ada Arab yang Muslim tapi komunis. So kalau nak kata diorang tak ada influence, bersepah ada influence. Bahkan nak mengajak untuk kufur, bersepah. Kan lagi dahsyat dia kata benda berkenaan serangan-serangan benda berkenaan. Pasal diorang punya cara hidup tadi lagi teruk dari kita. Jadi bahkan untuk mengajak mereka kufur lagi besar. Tapi bukan alasan. Kekufuran bukan alasan. Kefakiran bukan alasan. Zaman kita sekarang makin kaya makin menentang Allah Ta'ala. Kenapa? Tak ada pun. Bahkan yang ada mak bapak yang tak bagi anak pakai tudung pun sebab apa? Makin kaya. Bukannya makin miskin, makin kaya. Moden kan? Bukannya sebab tak ada duit. Makin banyak duit, makin tak nak bagi anak belajar. Makin tak nak. Jadi konsep ayat Quran tu kadang-kadang disalahertikan. Mana kadang-kadang kata daripada 60-an 70-an dulu sampai sekarang masih salah faham lagi. Mana sirah Nabawiyah datang ceritakan kepada kita praktis para sahabat Nabi SAW. Tapi kita sering baca benda berkenaan, kita tutup sebelah mata. Kita pandang keadaan mereka, kita sibuk. Mereka kaya, mereka hebat, mereka menang, kalahkan Rom, kalahkan Parsi, sampai ke Andalus dan sebagainya. Tapi kita tutup sebelah mata. Apa keadaan mereka ketika tu? Makin besar badan ke? Makin banyak senjata ke? Makin tinggi badan ke? Makin kaya ke? Soalan tu kena tanya balik. Kenapa tak rujuk kat situ? Banyak orang tertutup mata. Pasal kalau tengok keadaan para sahabat ketika mana Umar bin Khattab dalam zaman atau Abu Bakar dan seterusnya, mereka dalam keadaan masih lagi dhaif, tapi mereka menang.
Hanya bukan sebab apa? Bukan sebab harta. Harta kekayaan mereka tak mampu. Itu sebab Nabi SAW menyatakan bila para sahabat Nabi SAW kan bila harta datang daripada Bahrain, harta Bahrain sampai, Nabi SAW solat dengan para sahabat subuh. Dan ketika solat tu para sahabat ramai dalam masjid. Nabi toleh ke belakang, Nabi tengok para sahabat ramai. Nabi kata apa? Barangkali kamu dengar tentang harta dari Bahrain sampai. Itu para sahabat kata, betul ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Dia tak ada macam kita kalau orang tanya, betul ke orang datang ni nak ni dengan anda nak minta bantuan ke? Kan? Mana ada, kami datang ni lepak tiap hari datang. Tak, dia orang terus terang. Ya, betul ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, angan-angankanlah, impikanlah. Sungguh-sungguh. Tapi apa? Nabi kata, wallahi, Nabi kata demi Allah, semoga Allah Ta'ala penuhkan impian kamu. Kemudian Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, mal faqru akhsha alaikum. Aku tak bimbang kamu fakir. Aku tak bimbang kamu fakir. Aku tak bimbang kamu miskin. Maksud dia, Nabi kata aku tak bimbang kamu fakir. Walakin akan tapi Nabi kata, akhsha, aku bimbang, an tufta alaikumud dunya, akan dibuka pada kamu dunia. Macam ni dibuka pintu dunia untuk orang sebelum kamu. Lalu kamu boleh melumpuh pada dunia, macam melumpuh orang sebelum kamu. Lalu dunia musnahkan kamu, macam mana dunia musnahkan mereka. Macam mana musnahnya orang sebelum kita dengan sebab apa? Kelalaian terhadap harta tadi. Itu kena faham. Maksud konsep dia kita kemakmuran diberikan tadi, Allah Ta'ala uji kita. Bukannya benda tu berkenaan privilege yang kita diberikan, kemudian kita rasa macam kita Allah Ta'ala sayang. Tak. Itu Allah Ta'ala uji. Tengok apa ke mana kita halakan kepada kelebihan Allah Ta'ala beri tadi. Macam orang ada ilmu, macam tu juga. Dia berikan ilmu tadi bukan kerana untuk kata dia ni bagus di orang lain, tak. Tapi apa? Untuk uji dia, adakah dia beramal dengan ilmu dia pelajari. Bukan hanya untuk benda tu menjadi kelebihan dan seronok mengatasi orang lain, tak. Hatta para anbiya, macam para ulama bahaskan, para anbiya punya status sebagai nabi atau rasul, utusan Allah Ta'ala, mereka dapat kelebihan mendapat wahyu tadi untuk apa? Tanggungjawab. Bukan untuk berlagak depan orang, aku nabi, engkau kan nabi, aku nabi. Macam tu. Engkau kan rasul, engkau kan rasul, aku rasul. Tak. Setiap rasul tadi datang dengan kelebihan atas apa? Tanggungjawab. Bukan untuk setakat berbangga-bangga depan orang ramai. So konsep berkenaan dengan masalah kita, masyarakat kita berbangga dengan kekayaan kita ada, salah. Pasal benda tu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk apa? Ditanya nanti apa kamu buat dengan apa perkara tersebut. Semua orang faham benda ni, tapi apa? Bila time aplikasi ayat tadi, mesti selewing. Tu keluar apa? Jihad harta. Keluar jihad harta. Tu saya kata konsep ni, konsep berkenaan Islam itu sering dicemari dengan benda macam ni. Mana idea orang tu burukkan langsung, atau orang tu datang dengan bentuk macam ni. Sebut jihad ekonomi. Kemudian tengok macam tu juga perangai. Kan makin ekonomi betul nak buka pula bar lagi, makin banyak. Apa pasal? Kenapa? Bila kita kaya mesti ada bar. Kan di mana nilai-nilai kita? Seriously, mana ada bangsa suka anak-anak bangsa dia mabuk? Tak. Ada bangsa yang suka anak dia mabuk, langgar anak bangsa berkenaan, langgar tiang, kan, bunuh orang, tak sedar diri sebagainya. Ada siapa suka orang macam tu ke? Kita suka rakyat kita macam tu. Simple je soalan. Mana ada bangsa yang sukakan anak-anak bangsa? Amerika Syarikat pun tak suka anak-anak bangsa macam tu. Tu sebab mereka pernah cuba haramkan arak, tapi gagal. Selama 12 tahun mereka buat. Selama 20 sampai 1932. Dia bukan setakat buat benda tu sebagai enactment atau akta. Dia jadikan apa? Perkara ke-18 dalam perlembagaan dia. Tahu tak? Kerana perkara kedua dia, senjata api. Ke-18 adalah pada tahun 1920-32 tu adalah diharamkan membeli, menjual, menyimpan, mengedar, membuat sebagainya minum-minuman yang intoxicated drinks. Serius. Mana semua bangsa tak suka. Sekarang ni kita ada kelebihan kat sini adalah kita memang boleh berikan sebagai kita maklumat dan juga sekian, kan. Kalau nak saman orang, kita boleh bagi maklumat. Untuk benda macam ni, kita tak boleh bagi maklumat. Buatlah kerja. Dia konsep dia, faham tak? Bukan kaya itu nilai. Kaya tu, berharta tu bukan nilai. Dan bahkan kita kata Islam tadi tidak terikat dengan kekayaan. Orang sibuk berkenaan dengan Andalus, sebut sekian, kan. Tapi yang menghidupkan jajahan Andalus tadi adalah sahabat-sahabat yang miskin. Sahabat-sahabat yang miskin, ulama-ulama yang tak kaya pun. Tapi kita kata kita sering salah baca. Tengok. Kita nampak macam tu. Kita lupa berkenaan apa? Dia kata apa, zaman keemasan Islam. Tak, zaman keemasan Islam adalah zaman para sahabat. Zaman berikut tu adalah hasil daripada kerja para sahabat. Dia kadang kata orang tu sibuk mengejar yang keemasan, dia lupa apa? Ikut para sahabat, dia akan gagal. Confirm gagal. Sebab kenapa kita kata sekarang macam apa, makin naik, makin hebat,
tapi hutang makin bertimbun. Tak ada benda pun, tak ada kebaikan. Itu sebab kenapa jangan salah baca nas. Salah baca nas is actually benda ni yang akan menyebabkan manusia tadi akan salah dalam beramal. Memang confirm dia akan salah. Sebab kita kata objektif hidup dia tadi pun akan salah. Sebab apa? Baca Al-Quran, baca hadis Nabi, tapi tak faham. Yang itu kita nampak sekarang ni yang berlaku. Dia baca Al-Quran, Quran dia sama, bukan Quran lain. Hadis yang sama, bukan hadis lain. Tapi apa? Kefahaman tu tetap hilang. Dia dunia, projek. Mata dia duit bling-bling je. RM kat mata dia. Telinga dia pun RM je. Jackpot. Itu salah dia. Faham tak? Sebab apa? Dia nak kata tak baca Quran, baca. Nak kata tak ada penceramah, seriously, dekat semua tempat ada penceramah. Tapi apa? Masalah cara faham. Cara seorang tu memahami nas. Memang inilah benda paling bahaya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada ustaz yang mengatakan betul. Kadang-kadang mungkin kata pemimpin tadi nak tukar. Tapi apa? Keliling tu kata, betul. Tak apa Datuk Seri, tak apa, boleh buat lagi. Dan ini masalah dia. Harus boleh, tak apa. Jadi ini kita kata konsep nas Al-Quran dan hadis Nabi, kalau betul faham, takkan jadi macam ni. Selesai masalah, banyak masalah kita selesai. Banyak masalah kita selesai. Tapi apa? Konsep pemahaman tadi salah. Dan sampai sekarang lah kita kata Allah Ta'ala tujukan Quran daripada kita untuk panduan. Tapi kita baca Quran tadi apa? Kosong. Tak nampak apa. Faham? Untuk syifa je saya. Untuk syifa je. Untuk sembuhkan penyakit. Nak. Ni kalau baca ni tak ada penyakit. Tak ada angin ahmar, tak ada sakit jantung, tak ada stroke. Baca. Tapi lupa sebenarnya apa? Praktis Quran tadi. Kalau kita sebenarnya ikut Al-Quran Karim, kalau kita kena musibah sekalipun, kena stroke ke, kena apa sebagainya, bukan maksud Allah Ta'ala benci kita. Dan bahkan kalau tak sembuhkan kita pun, bukan maksud Allah Ta'ala tak sayang kita. Bahkan mungkin dengan penyakit yang kita ada tadi, sampai ke mati kita bertahan, kita bersabar, Allah Ta'ala jadikan bagi kita syurga dengan sebab penyakit tadi. Macam seorang wanita yang kita bincang dahulu kan, kena sawan. Kan dia minta Rasulullah SAW untuk sembuhkan dia. Dan atau orang buta yang minta mata buta, dia berkata, kau bersabar dengan mata engkau, aku jamin untuk kau syurga. Maksud dia, musibah yang dia kena, dia bersabar, dijamin untuk dia apa? Syurga ada khairat nanti. Untuk yang sempurna tak dapatlah benda berkenaan. Tapi untuk dia diberikan satu apa? Jalan mudah bagi dia dapat ke syurga. So konsep dia berkenaan dengan apa musibah itu bukan macam kita faham. Sering kita salah faham berkenaan dengan tajuk nas-nas Al-Quran hadis Nabi SAW. Sebab kenapa kita kata pasal Al-Quran tuju pada kita, tapi kita tak faham. Contoh dia kata sambung. Dia kata mengetahui bahasa Arab yang kita ditujukan percakapan dengannya adalah di antara perkara yang membantu untuk kita memahami kehendak Allah dan Rasulnya dengan kata-katanya. Begitulah juga mengetahui petunjuk lafaz-lafaz pada makna-makna berkenaan. Apa petunjuk lafaz tadi? Wajib ke? Sunat ke? Haram ke? Harus ke? Apa dia orang tak nak kehendaki? Dan petunjuk lafaz tadi untuk apa? Contoh orang kata kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Bukan maksud dia makan sampai melantak-lantak sampai apa? Sampai buncit perut. Faham? Makanlah, mana boleh makan, boleh minum. Bukannya suruh paksa kita makan. Suruh makan, suruh minum. Jadi apa orang kehendaki dengan arahan tadi? Wajib ke? Wajib kita buat ke? Ataupun haram kita buat ke? Kita kena faham. Contoh Allah nyatakan dalam surah apa, dalam surah Al-Kahfi. Allah nyatakan apa? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa mahu, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa nak, kufurlah. Maksud dia tak redha ke? Redha. Maksud dia kebenaran dari Tuhanmu. Siapa nak beriman, berimanlah. Siapa nak kufur, kufurlah. Maksud dia Allah Ta'ala arahkan kita kufur ke? Tak. Itu kata petunjuk bahasa tadi. Kena faham apa dikenakan lafaz tadi. Maksud dia Allah Ta'ala kata, kamu nak beriman ke tak beriman, kebenaran itu tak dari Tuhan kamu. Itu maksud dia. Bukan maksud dia Allah Ta'ala kata, berimanlah kamu kalau nak, kufurlah kamu kalau nak. Maksud kebebasan agama. Suka hati kamu. Maksud ambil ayat ni, letak dalam perlembagaan. Tak boleh. Tak boleh kita kata macam, maksud dia lepas ini siapa-siapa nak tukar agama, boleh. Sebab Allah Ta'ala nyatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mana siapa nak beriman, imanlah. Siapa nak kufur, kufurlah. Tak boleh macam tu. Baca ayat tapi jangan salah faham. Allah Ta'ala bukan redha untuk membenarkan orang-orang menukar-nukar agama suka hati. Maksud dia konsep ayat itu datang, tapi bukan itu maksud dia. Faham? Bukan itu maksud dia. Jadi kata apa? Kenapa? Kerana keseluruhan kesesatan ahli bid'ah adalah dengan sebab ini. Maksud dia apa? Mereka membawa kata-kata Allah dan Rasulnya kepada apa yang mereka dakwa ia menunjukkan kepadanya. Dia baca nas Quran atau nas hadis, kemudian dia bawa pengertian nas atau Quran atau hadis tadi kepada pengertian yang dia nak. Kemudian yang dia kata Allah Ta'ala maksudkan itu.
Contohkan kita sebut itu berkenaan dengan tajuk apa, orang zikir menari. Ingat tak? Zikir menari ni, yang zikir menari dia ada yang dekat. Kau tengok kan? Yang mana tu? Yang di masjid dekat Pahang tu kan? Okey. Yang apa, la ilallah al-malikul haqqul mubin tu. Itu yang tu. Yang lain pun ada lagi. Yang jenis yang zikir lompat-lompat kan, yang ya Allah, yang guru dia meninggal lah. Saya baru tahu cerita kan, dia tahu cerita ke siapa cerita dengan saya? Yang apa Madrasah Nurul Iman, yang zikir lompat tu. Dia actually guru dia meninggal lah 2 tahun lepas. Saya terkejut, tak tahu cerita. Daripada Kedah. Meninggal lah. Tak ada lah. Sekarang tak tahu siapa jadi ganti. Tapi anak murid dia karang buku 700 muka surat lebih kurang, untuk ceritakan tentang kebaikan guru dia. Antaranya yang guru dia, dan kisah tu lah, saya baca buku tu, guru dia datang kepada guru dia ni apa wali-wali dan para apa ni, dia nak mengajar dia kata, aku tak nak belajar di korang, aku nak belajar dari Allah Taala kata. Itu ada banyak macam benda lah kisah dia. Tapi cerita dia, kumpulan ni, okey, bab zikir-zikir nombor 4 ni, kita kata yang saya pelik kan, ada 2 sandaran tau, sandaran utama. 3 lah campur dengan Al-Quran, surah apa yang berkenaan dengan apa, orang-orang yang mengingati Allah Taala ketika berdiri, duduk dan baring tu kan. Okey, yang dipakai ayat tu satu, dalil tu umum. Kemudian dipakai dalil berkenaan dengan orang-orang Habsyah menari-nari dalam masjid zaman Rasulullah SAW. Tak ada menari, dia tak sebut tu, menari depan Rasulullah dalam masjid. Kemudian Abu Ja'far bin Abi Talib, ketika Nabi kata dengan dia, anta minni wa ana minka, dia lompat tenteng-tenteng depan Rasulullah SAW. Semua kisah tadi tak kena langsung dengan apa mereka nak. Contoh saya tengok kan, ada seorang tu apa terkenal, sebagai ustaz terkenal di Malaysia ni, dia ambil hadis kisah Ja'far bin Abi Talib tadi. Dia kata ini di antara contoh menunjukkan bahawa zikir melompat tak apa, bergoyang-goyang badan ketika berzikir tak apa. Sebab tapi kisah tak sama langsung. Pasal apa? Dan kisah berkenaan Nabi sebut pada Ja'far bin Abi Talib, dia kata engkau macam aku macam kau. Mana kita ni serupa. Dia Ja'far gembira sangat, dia terteng-teng-teng. Bukannya dia ya Allah ya Allah ya Allah macam tu. Jadi orang ni salah, dia baca hadis itu, kisah berkenaan, dia bawa kepada apply kepada apa yang dia nak. Itu apa? Tak apa zikir lompat. Tak ada kaitan pun. Bahkan tu sebab kenapa kita kata para ulama tak pernah faham macam tu pun. Para ulama dengan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i pun tak faham kisah tu macam tu. Bahkan kita kata apa, contoh macam yang separuh lagi pakai dalil berkenaan dengan apa orang Habsyah bernari-nari dalam masjid. Bila kita buka Musnad Ahmad, sebut menari je. Buka dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita mereka, Anas bin Malik cerita main tombak dalam masjid. Tapi bila kita ambil hadis tadi, tengok para ulama bahaskan, letak dalam bab apa? Contoh Imam Bukhari letak dalam hadis tu, dia kata bab dibolehkan untuk main lembing dan tombak ketika mana? Hari raya dalam masjid. Dia bukan kata berkenaan dengan menari zikir. Nampak tak? Nampak? Tapi para ulama dahulu tak faham pun benda tu zikir melompat. Dia orang faham bahawa benda berkenaan pergerakan kepahlawanan berjihad ni tak ada masalah. So, kalau orang nak bersilat dalam masjid, silatlah. Itu cerita dia. Tapi bila diorang kumpulan ni, diorang salah baca, dia kata tak apa zikir. Nampak tak? Sedangkan Nabi izinkan orang-orang berkenaan sebab apa? Mereka main lembing dan tombak, lembing dan perisai dalam masjid ketika hari raya, dan pergerakan mereka macam menari, macam Imam Nawawi kata, macam menari tapi bukan menari. Mereka bergerak-gerak di atas permainan senjata. So konsep di sekarang ni, hadis itu para ulama dahulu semua faham. Baca, faham. Baca dan faham. Maksudnya hadis ini maksud dia apa. Tapi kumpulan yang zaman kita sekarang ni suka baca, dia apa? Dia kata inilah maksud yang kedaki oleh hadis ini. Sedangkan hadis tak maksud itu pun. Dia kata sedangkan perkara tersebut bukanlah sedemikian rupa. Itu sebab kenapa kita kata para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tak faham pun macam mana mereka faham. Tak ada faham dengan hadis-hadis tadi, kisah-kisah tadi. Dia kata maka dengan hadis ini, ayat Quran ini, kita boleh zikir lompat-lompat. Tak ada pun. Tapi sering dipakai, cuba dipakai oleh golongan ini untuk menyatakan macam mana mereka nak. Sedangkan itu bukan perkara yang sebenarnya. Faham? Sebab apa punca dia? Sebab tak faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab. Kalau dia faham bahasa Arab tak ada masalah. Tapi tak faham bahasa Arab, dia baca perkataan sebut, dia terus apply suka hati dia. Okey. Asy-Syatibi berkata, yang dimaksudkan di sini adalah bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Maka pencarian memahaminya hanya terjadi di perjalanan ini saja. Maksudnya usaha untuk memahami Al-Quran hanya terjadi melalui jalan bahasa Arab.
Tak usahlah gatal-gatal pergi apa, beli buku terjemahan bahasa Inggeris sebagainya, buka internet, kemudian try nak terjemah Quran. Takkan boleh. Bahkan banyak orang tersesat dengan perbuatan berkenaan. Ataupun ada contoh macam orang tu dia ambil apa, ahli tafsir apa, Melayu ahli tafsir Melayu. Ada 2-3 orang lah. Kita kata bagus orang yang mengarang tadi, semoga Allah rahmati beliau, contoh macam Hamka. Dia tafsir Al-Azhar. Namun begitu, anda kena faham sepatutnya mengenai bahasa Arab. Pada interpretasi manusia tentang Al-Quran Karim ini sering kadang-kadang apa, tersilap juga kalau dia kata dia pakai bahasa dia sendiri, kecuali ditunjukkan bahasa Arab ni kepada bahasa Arab, bukannya kepada bahasa yang dipaham. Macam orang macam saya tengok macam apa Quraisy Shihab yang dikatakan sebagai apa, ahli tafsir, dulu dipakai buku dekat sini kan. Jadi kita kata dia macam tu, masalah. Dan penafsiran dia permainan bahasa. Perkataan ini maksud dia ini, maksud dia itu, maksud dia ini, tapi bukan bahasa Arab pun. Kadang-kadang permainan bahasa tu dia main pusing-pusing situ je. Sebab kenapa kalau orang tu nak faham Quran betul, Quran hadis dengan betul, dia kena belajar asas-asas bahasa Arab. Supaya kadang-kadang anda kata paling kurang pun dia boleh melihat kepada pengertian yang sampai, yang dibawa kepada kita daripada para sahabat Nabi dan juga tabi'in. Sekurang-kurangnya. Sebab kenapa kita kata reference bahasa Inggeris untuk belajar Al-Quran kena jaga sikit. Banyak sangat saya jumpa orang yang tersalah faham Al-Quran sebab baca terjemahan bahasa Inggeris. Untuk faham sikit apa Allah Ta'ala kendaki, ya. Tapi untuk isi kandungan Allah Ta'ala nak kita buat apa, tak boleh. Macam kita kata, macam dulu kita bincangkan perkataan fitnah dalam Quran. Kan orang kita faham fitnah dengan maksud fitnah tuduh tanpa bukti. Sedangkan fitnah dalam Al-Quran Karim tidak pengertian macam tu. Bahkan banyak tempat dia berfitnah ni maksud dia apa? Kufur, bala, ujian. Bukannya maksud dengan tuduh orang tanpa bukti. Tuduh orang tanpa bukti dalam bahasa Arab sebenarnya dilafazkan dengan tuhmah. Tuhmah atau buhtan. Ya? Buhtan atau tuhmah. Itulah dua perkataan yang digunakan untuk menuduh, melemparkan pertuduhan tanpa sebarang bukti. Faham mentuhmah orang. Okay, orang Melayu pakai juga. Tapi kita pakai fitnah. Fitnah maksud dia tu dalam bukti. Orang Arab tak pakai. Patut orang Arab tak pakai perkataan sebut dengan pengertian itu. Kita je pakai bahasa Arab benda tersebut dengan pengertian yang sedemikian rupa. Jadi di sini kita kata konsep dia bahasa Arab itulah jalan sebenar untuk kita faham. Kalau kita ikut terjemahan bahasa Melayu, kadang keluar fitnah. Fitnah tadi bukan maksud itu. Al-fitnatu asyad minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Sedangkan yang dimaksudkan adalah kekufuran itu lebih besar daripada pembunuhan. Sebab apa? Konteks ayat tadi datang dengan arahan kepada orang Islam supaya membalas balik kepada golongan musyrik kalau mereka diserang ketika bulan haram. Faham tak? Jangan tak lawan balik. Lawan balik. Maksud dia disuruh lawan. Kata di tepi Masjidil Haram pun kena lawan. Kalau nak kata mereka serang umat Islam. Ini Allah Ta'ala berikan sebagai garis panduan. Tapi kita pergi salah baca, jumpa orang tuduh kita bukan, wal fitnatu asyad minal qatl. Kan dahsyatnya kan. Apply suka hati. Tak boleh lah macam tu. Itu sebab kita kata setiap pengertian Al-Quran tadi ikut bahasa kan. Kita kena faham betul-betul apakah pengertian dikehendaki dengan lafaz berkenaan. Jangan kita pakai baca ni, tapi ini kau perkataan fitnah, dia kata. Tak boleh. Baca dia dengan keseluruhan pengertian yang dikehendaki. Bukan hanya setakat dengan apa? Dengan pengertian orang kata terjemahan. Pengertian terjemahan. Kena faham bahasa Arab untuk tahu perkataan tersebut untuk kepada mana diarahkan. Baik. Kenapa bahasa Arab dia jalan dia? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat kedua, Allah Taala nyatakan inna anzalna Qur'anan Arabiyya. So kami turunkan Quran tu sebagai apa? Arabiyya, dengan bahasa Arab. Okey. Dalam tersebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-195. Okey. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang fasih, yang nyata, yang terang. Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nahlu, bahasa orang yang mereka bersandar tuduhan padanya itu bahasa asing. Okey. Dan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang fasih, lagi nyata. Jadi maksud dia itu yang Allah Ta'ala sering sebut dalam Quran. Banyak lagi. Sehingga banyak lagi dalil menunjukkan bahawa Quran ini adalah berbangsa Arab, dengan lidah Arab. Bukan bangsa Ajam, tidak pula dengan lidah Ajam. Mana Ajam ni maksud dia orang bukan Arab. Ajam, Ain Jim, maksud dia orang bukan Arab. Jadi maksud dia kita tahu Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab.
sampai ke bahasa Arab, maka kita nak faham Quran kena faham bahasa Arab juga. Bukan setakat baca-baca suka hati, bukan terjemahan, tak boleh. Terjemahan itu membantu kita sedikit sahaja. Dengan kata pengertian keseluruhan kena buka dalam bahasa Arab itu sendiri. Faham? Jelas Terjemahan tak boleh. Tak boleh sepenuhnya. Bahkan sebenarnya ketika penterjemahan Al-Quran mula nak dibuat dahulu, start dia tahun 50-an, 40-an macam tu, para ulama bercanggah pendapat berkenaan boleh ke tidak terjemahkan Al-Quran. Al-Quran yang kita ada sekarang ni kan terjemahan baru lagi. Kalau patah balik 50 tahun lebih kurang. Sebelum tak boleh. Pasal apa? Pasal di sini timbul pada tajuk kerana para ulama bersepakat bahawa bahasa Al-Quran ini tidak restricted kepada masa dan tempat. Dan bahkan kalau dia kata benda tu Allah Ta'ala umumkan, kita letak terjemahan dia khusus, dia akan jadi masalah. Dalam pemahaman nas-nas, dia akan menjadi masalah. Kerana apa? Kerana nas tadi untuk melingkungi ke semua zaman. Kita terjemahkan satu terjemahan yang limit kepada zaman kita, dan masalah akan timbul. Dan di situlah kita kata para ulama bercanggah pendapat, dan akhirnya mereka bersetuju untuk terjemahan Al-Quran dibuat. Tetapi apa dia buat? Mesti letakkan apa? Teks Arab di sebelah dia. Dia boleh letak Quran saja dalam bahasa mana bahasa dia nak. Tetapi apa? Tak boleh. Itu sebab Turki tu pada zaman Mustafa Kemal Atatürk punya kerja, dia tinggalkan semua, hatta azan pun nak tukarnya. Itu kerja dia, tak senonoh kan. Dia kata sekular punya perangai ni kan, dia buat macam tu. Dia memang saja tukarkan supaya orang tinggalkan bahasa Arab. Bahkan ini kita kata bila orang Arab tinggal bahasa Arab, akhirnya dia tak faham Quran. Ini macam berlaku di negara Arab, dia sebarkan penggunaan bahasa Arab pasar. Macam di Mesir contohnya, sengaja disebarkan. Ketika Perancis masuk dulu dan sebagainya, mereka saja sebarkan penggunaan bahasa Arab pasar pada masyarakat. Akhirnya ada orang baca Quran, tak faham Quran. Arab baca Quran, tak faham Quran. Kenapa? Sebab penggunaan bahasa pasar yang berterusan disebarkan. Dulu di Yaman pun ada timbul tajuk ni. Ada orang-orang yang Perancis dan sebagainya, Jerman, kemudian belajar bahasa Arab pasar dalam sonang lama. Mereka nak sebarkan penggunaan bahasa Arab pasar tadi. Matlamat dia tadi supaya akhirnya bila orang ramai sibuk baca Arab pasar, dan akhirnya baca Quran pun tak faham. Tak faham. Tu konsep dia memang sengaja dilaksanakan. Negara Arab yang cakap Arab as per Quran, Yaman, Saudi Arabia, mana sini negara kita cakap, Sudan, Jordan, yang kita cakap dia bahasa Arab Fusha, mereka jawab dengan Fusha balik. Di mana kita baca bahasa Al-Quran, bahasa Arab buku tu kita baca, kita cakap dengan dia akan cakap balik. Kalau negara lain tu kita bercakap bahasa Al-Quran, macam filem lah dia kata. Dia kata macam filem lah. Dan saya ingat 3 kali kena pergi ke Mesir kan. Saya pergi ke Mesir sekali tu, nanti pun tajuk ni, saya pergi kedai nak beli jus air jus kan. Terus sembang lah, saya sembang. Dia panggil kawan dia, weh, sini. Kau dengar dia cakap, kau nak cakap. Kita jadi macam macam sarkas lah. Kan? Pasal kita cakap bahasa Arab yang fusha, dia orang anggap benda ni macam pelik. Sedangkan benda tu patut disebarkan sehinggalah akhirnya baca Quran kita faham apa yang dikehendaki. Pasal Quran ini dipermudahkan untuk pemahaman dia. So konsep dia bahasa Arab tu penting. Jadi kadang kata orang tu gunakan bahasa selain bahasa Arab, maka tak boleh. Itu sebab kenapa kita macam kata Quran tadi, kenapa dikekalkan teks Arab sebelah teks terjemahan? Sebab nak bagi tahu pada orang yang membaca, kalau anda keliru dan sebagainya, maka yang sebenarnya bukan terjemahan itu tapi yang Arab. Anda tak faham, maka rujuk balik bahasa Arab dia. Bukannya bergantung dengan terjemahan semata-mata. Kerana apa? Kerana terjemahan tadi akan timbul tambah, tolak dan sebagainya. Ini sering berlaku. Dia bahasa yang bukan bahasa Arab kita tak cukup vocab. memang itu sebab kenapa kita letakkan terjemahan tadi tidak menjadi sandaran utama. Dia memudahkan saja untuk orang ramai memahami sedikit, mungkin 70, mungkinlah kita kata 60% daripada Al-Quran. Tapi bukan keseluruhan kehendak Allah Ta'ala. Memanglah tak faham betul-betul. Sebab kenapa kena belajar bahasa Arab? Ulang balik. Kenapa tu belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Inggeris kan, lahir-lahir mak orang Terengganu, bapak orang Kelantan kan, budu je sepatutnya keluar. Tapi keluar cheese lepas dah besar kan. Cakap bahasa dia cik tak kisah benda tu. Ada orang tu mak bapak dia tak pandai menulis baca pun, tapi dia boleh sampai peringkat bercakap dan jadi pensyarah bahasa Inggeris. Betul tak? Mak tak kerti baca, bapak tak kerti menulis. Contohnya bapak kan, 60, bapak lahir tahun 30-an, mak 5 tahun-tahun gitu. Mana ada sekolah zaman tu macam tak wajib.
Kan tak wajib sekolah. Jadi itu kata lain, anak lahir zaman berkenaan, mak bapak dia yang lahir zaman berkenaan kan. Ada mak bapak tak baca pun. Dia tengok nama anak dia. Oh, ni nama sekian. Dia ingat karakter. Dia tak boleh baca pun nama anak dia. Faham tak? So konsep berkenaan perkara ni kita kata, tapi anak dia sampai hebat. Maksudnya kalau dia kata Quran, apa bahasa Inggeris kita belajar, macam-macam benda, bisnes boleh buat kan, ambil degree, ambil law, kenapa tak nak belajar bahasa Arab? Ambil lah sedikit kan. Kenapa masa kita tak ada penuh sangat ke masa? Kan? Dah terlampau sibuk sangat. Kenapa sibuk sangat? Banyak program. Program apa? Filem. Kerja dunia. Ha? Kerja Bukan sini tempat lain. Sini bagus. Faham tak? Tak, maksud dia kena faham lah benda ni. Kita kata kena ada effort. Kita betul-betul, contoh macam ni kan, contohnya orang tu nak kahwin dengan perempuan Korea, ataupun orang Korea tu nak kahwin dengan orang US. Dia akan belajar bahasa di opposite, betul tak? Beruria sungguh. Masuk dalam kelas, pergi sekian, in the end kahwin lah. Hebatlah, seronok. Tapi kenapa bahasa Arab, kita nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal Rasulnya, nak tahu arahan Allah Ta'ala, tak nak belajar langsung. Tak ada langsung effort. Sampaikan sekarang ni kita kata bahasa Arab free ada pun tak masuk kelas. Kau sini tempat lain, sebab sini bagus. Tak serius kan? Kalau kena bayar tu saya kata, okey, ampun lagi lah, kita marah. Kita bayar ni payah, mahal kan. Ada benda lain nak bayar ni, nak bayar sekian, nak tuition anak sebagainya, anak masuk nursery. Okay, fine. Sekarang ni ada bahasa Arab yang free. Dia tak belajar juga. So apa pun ada alasan lagi. Kalau zaman dulu tak ada alasan kenapa kena bayar, tak ada duit dah ustaz nak bayar. Kan nak masuk kelas. Okay, fine. Sekarang ni ada banyak kelas free, percuma. Tak minta bayar pun. Ada belajar. Tu masalah lain lah pula. Kau sini tempat lain juga. Semua orang tempat lain. Sini bagus semua. Okay. Maksud dia, faham konsep dia sekarang ni, kalau anda betul nak faham Al-Quran, anda kena ada effort anda buat. Masalah result tunggu kemudian. Anda dah buat kerja tu, Allah Ta'ala takkan jadikan alasan bagi kita kenapa tak gunakan waktu tadi. Kerja nak mereka kerja akhirat. Angkat kerja dunia, rajin, pandai kan. Masuk meeting lah, ini sebagainya, sanggup travel. Pergi Johor, pergi seminar, pergi sekian. Kan seminar ke usahawanan, apa? Usahawanan. Okay. Tak kira kan, seminar jutawan segera. Seminar semua jutawan segera. Apa pasal? Kan kenapa tak belajar? Tak ada minat ke untuk tahu Allah Ta'ala nak apa pada kita buat? Tak ada rasa ke dalam diri kita ni? Malunya kita pasal apa? Kerana anak kita belajar, dia lagi pandai dari kita berkenaan dengan Al-Quran. Kita tak ada pun effort nak buat. Memang kita dah tua, dah berumur. Bukan tua lah, dah berumur. Tapi dengan sini, usaha kena buat. Sampai bila kita kekal dengan tangkuk lama kan? Kalau anda kata pakai kereta nak upgrade, kalau rumah nak besar, kalau baju nak baru, kenapa bahasa ilmu Al-Quran Karim, ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala Rasulnya, kita tak buat sungguh-sungguh? Kan kenapa masih macam tak apalah, pada-pada lah, belajar berpada-pada. Buat jahat jangan sekali ke salah? Oh ya, bukan belajar ingat belajar berpada-pada. Masalah juga. Jadi konsep dia sekarang ni, apa effort kita buat dah? Pasal memang kalau abang cakap kata kan, Quran terjemahan untuk faham Quran betul tak mencapai 100%. Bahkan kadang-kadang ikut terjemahan suka hati orang. Macam sekarang ni, terjemahan Al-Quran, Zul, ada tak terjemahan Quran yang tu, yang apa, yang baru keluar, yang apa? Ada tak yang terbuka? Ni saya tunjuk perbandingan. Yang baru. Yang baru. Buka. Yang buka. Tak buka tak terjemahan. Oh, yang terjemahan mana? Tak ada Okey. Ni saya tengok sini. Okey. Contoh surah Taha. Surah Taha kan. Bila Allah kata Ar-Rahmanu 'arsy istawa kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jabatan Perdana Menteri keluarkan. Yang jabatan Menteri keluarkan yang lama. Mana tak? Tafsir Munir Ustaz. Ha? Tafsir Munir. Tak boleh buka. Okey buka Ni saya nak tengok sini. Pasal saya tengok, saya perhatikan, rupanya terjemahan ni dia ikut siapa terbit. Yang ada yang saya apa, yang terjemahan Al-Quran Al-Hidayah sebagainya, rupanya dia larikan sikit. Biasanya terjemahan okey. Lepas tu ada tak terjemahan satu lagi? Terjemahan yang lama. Yang apa? Siapa pula?
Biasa, terjemahan yang biasa, yang tebal tu. Nak? Macam ni. Ibn Rahman tak ada? Rahman tak ada, Kak Zahra tak ada. Aku rasa ada ni kat sini. Sekejap. Okay. Okay, tak. Ada kan? Ni kasi kau Ibn Rahman juga ni, ini. Okay, Ibn Rahman. Ni contohlah saya buka Al-Fathu, An-Nahlu, Yusufu, Ar-Ra'du, Ibrahim, Furqan, Syu'ara. Okey, Taha. Okey tak? Pimpinan Ar-Rahman, Jabatan Perdana Menteri. Kata Ar-Rahman wa Ashistawa, iaitu Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang penyayang, yang bersemayam di atas Arash. Ini pimpinan Ar-Rahman Yang ini pun iaitu yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas Arash. Okey. Satu lagi yang kita ada kat sini, mungkin unjuk tak ada lah. Yang terjemahan keluar Al-Hidayah, kemudian Yayasan Bukhari punya keluar terjemahan kan. Dia letak apa? Ar-Rahman Istawa, dia letak dia letak klaus sendiri tengah-tengah tu. Dia buang bersemayam, dia letak semayam, dia kata menguasai di atas Arash. Okey. Sekarang ni yang pelik kan. Ini kita kata macam akak dia kan. Macam mana boleh tukar-tukar suka hati kan? Sedangkan terjemahan tadi tak sepatutnya berbeza. Tapi dia akan berbeza bila apa? Bila macam tadi kan, bahasa yang menterjemah tadi orang yang masa Asy'ariyah dan sebagainya, dia nakkan supaya terjemahan dia tu ikut dia punya perangai, pendapat dia, pemahaman dia. So dia tukarkan suka hati dia. So tapi Jabatan Perdana Menteri yang keluarkan lama tak tukar. Mana tulis itu Ar-Rahman 'ala Arsyistawa. Stop situ. Tak ada benda lain kan? Habis ni tu je. Mari kita akan beriman macam mana Al-Quran katakan. Tapi bila datang kepada terjemahan yang baru, try tengoklah Al-Hidayah Publication punya dan sebagainya. Dia keluarkan situ, dia buang, dia tambah menguasai, berkuasa di atas Arash. Maksud dia, faham tak? Setiap kali mana manusia ni terjemahkan Al-Quran dan dia ada fahaman atau mazhab tertentu, dia akan tukarkan pengertian mazhab, fahaman tadi, ayat-ayat tadi, ikut kepada apa yang dia nak. Yang saya rasa yang Saudi Arabia punya akan jawab yang sama. Mana? Tak. Tahfu Maryam Taha. Okey. Taha. Siapa conteng buku ni? Oh, akak punya. Sorry. Siapa conteng lah ya. Kat sini pun iaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arash. Stop situ je. Mana tiga-tiga ni macam tu. Pasal kita tak ada yang terjemahan satu lagi tu. Pasal saya pegang baru ni, ada dekat kedai. Ada ke terjemahan tu lagi? Bukan Syamil ke? Syamil kot. Tengok Syamil. Pasal Hidayah tak? Al-Hidayah. Ini tak. Al-Hidayah tak ada. Dapat. Intro tengok surah Taha. Surah ayat yang ke-5, surah Taha. Dia ikut lagi. Bukan Yayasan Bukhari. Ada ikut lagi. Al-Hidayah bunyi yang ke-5, iaitu Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arash. So itu. Yang saya baru tengok ni, ada terjemahan yang baru tu kan. Memang dia tulis, dia letakkan berkuasa, menguasai di atas Arash. Pendapat Mufti Kedah baru ni. Okey. Jadi itulah cerita. Jadi sekarang ni kalau kita tengok balik, di sini kita kata tahu, lafaz istiwa tadi orang terjemah ikut suka hati. Kalau dia kata orang tu dia faham, dia kekalkan di atas maksud asal, dia kata dia bersemayam di atas Arash, stop situ. Macam mana tak tahu. Tapi bila orang tu tak belajar,
atau dia ada fahaman tersendiri, dia akan cuba apa tau? Interpret ikut ni. Dan siapa beli terjemahan yang tu, dia akan dapat makna barulah. Dia akan masuk menguasai. Dia takkan masuk bersemayam. Dia takkan masuk bersemayam, dia akan apa? Bersemayam menguasai daripada atas arasy. Macam-macam lah dia akan interpret untuk alihkan daripada pengertian yang asal. Sebab dia ada mazhab, dia ada fahaman sendiri. So konsep yang ini kita kata yang berlaku, macam Kak kata kan, nak faham Al-Quran Karim dengan pengertian keseluruhan dia, orang tu pakai terjemahan dia akan salah. Pasal mungkin orang tu kalau berfahaman ahli sunnah, dia akan datangkan dengan fahaman ahli sunnah. Kalau dia Syiah, dia boleh datang dengan Syiah. Faham tak? Terjemahan itu akan terikut. Kalau orientalis, macam lebih yang bahaya bahasa Inggeris Orientalis kan, makna orang bukan Islam yang mengkaji Islam, terjemahkan Al-Quran. Yang sebahagian mereka yang masuk, ada separuh masuk Islam, macam Baduk Piktal kan, Fadul Zabadi, dia ada separuh tu bukan Islam, masuk Islam kemudian. Maksudnya dia orang masuk Islam selepas daripada mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Tapi ketika terjemahan tu dibuat, mereka sedang berfikiran dengan fikiran apa? Bukan Islam. So konsep dia kena jaga bab ni. Pasal banyak orang, bila saya perhatikan, dia tumpu kepada terjemahan. Macam tadi kan, bila terjemahan ini okeylah. Mana Ar-Rahman Istawa, stop situ je. Maka kita beriman macam mana berimannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Stop situ, jangan tanya macam mana. Tapi faham pengertian. Perlu tahu dalam, tak payah tahu dalam. Tapi kalau kata orang tu ambil terjemahan situ lagi tu, dia akan baca dan dia akan interpret dan kata, ini bukannya maksud bersemayam, tapi maksud dia apa? Menguasai. Asalnya ikut bahasa Arab tak boleh pendatang muka tersebut. Tidak ada dalam kamus bahasa Arab mengatakan istiwa itu maksud dia apa? Menguasai. Tak ada siapa kata. Maksud dia mana pengertian terdatang apa? Terjemahan. So itu sebab kita kata teks Arab dikekalkan pada terjemahan Al-Quran. So apa? Untuk mengelakkan orang salah faham atau tersilap faham, maka dia kena refer balik kepada apa? Yang bahasa Arab. Tak boleh berkekalan dengan apa? Terjemahan. Ustaz tu pandai gila pun tapi tak boleh ikut. Kan? Maksud dia faham tak? Dia pandai gila. Maksud dia tak boleh kita jadikan alasan dia ustaz, dia belajar tinggi, maka segala cakap dia kita kena patuh. Tak. Pasal Al-Quran itu bukan turun dengan bahasa ustaz tu. Bahkan bukan turun dengan idea ustaz tu. Faham? Dia turun dengan apa? Wahyu Allah Ta'ala. Pengertian dia dari Allah Ta'ala. Maka setiap juga penterjemahan dia juga kena balik pada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Bukan kehendak yang lain. Faham? Sebab bahasa Arab tu diutamakan. Ya. Masalah standard, macam mana semua orang ada mazhab masing-masing? Nak sepatutnya tu masalah sepatutnya. Sebab kenapa kita, ini satu masalah lain. Bila kerajaan tak buat kerja dalam menjaga perkara-perkara ni, kerajaan tak buat kerja dalam menjaga perkara ni, kita tak boleh nak kata apa, salah kerajaan kerana tak buat kerja, maka kita sesat. Kita ingatkan nanti akhirat dia akan tanggung. Tak. Dia tanggung kesalahan dia kerana apa? Keluar fatwa salah, atau memberikan arahan yang salah, atau tak laksanakan kerja. Allah Ta'ala akan tanya mereka. Tapi kita, Allah Ta'ala berikan apa? Pendengaran, penglihatan, akal, tenaga dan sebagainya. Allah Ta'ala suruh kita buat kerja. Jangan kita kata let go macam bangau-bangau. Tahu bangau-bangau? Kenapa tak faham Quran? Dah terjemahan yang ada di bahasa Arab, ini dia. Tak boleh. Pasal itu konsep yang kita kena faham bahawa memang Al-Quran Karim, kita kata apa, perlukan kepada penjelasan dan sebagainya. Memang kerajaan patut buat kerja untuk standardise benda berkenaan. Negara Islam semua sekali lah sepatutnya. Tetapi bila mereka tak buat sekalipun, anda tetap ditanya oleh Ta'ala. Dia bukan maksud dia bila orang tak buat kerja, kita kena. Kita terlepas. Tak. Orang tak buat kerja, kita tetap ditanya tentang kerja kita. Dia buat salah, tak buat kerja, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita, tetap Allah Ta'ala akan tanya, kenapa kamu tak belajar? Ini kan fardu kifayah, ini fardu ain atas setiap Muslim. Sebab kenapa kita kata talabul ilmi faridatun tu? Kan belajar, sebut. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu tu fardu, kefarduan. Ala kulli muslim muslimah, kata muslimah kan. Kita sebut benda berkenaan, tapi kita praktikal kita lupa. Kan semua nak bergantung. Ustaz kata tak apa, ustaz kata boleh. Tapi kita tak nak belajar. Itu adalah kesalahan. Maksudnya nak standardize tadi satu benda. Usaha tu boleh dibuat, tapi apa? Dia bukannya penghujung. Pasal anda masih bertanggungjawab untuk belajar. Sampai anda faham. Sampai anda takut Allah Ta'ala. Bukannya anda bergantung dengan orang lain. Setiap manusia ni dia apa? Kullu nafsin mimma kasabat rahinah. Semua jiwa dengan apa dia kerjakan, dia apa? Dia tergadai.
Bukan dengan orang buat, dengan dia buat sendiri. Jelas? Jelas? Dia safe reference ni macam contoh macam yang apa, Pimpinan Ar-Rahman is actually quite good. Pimpinan Ar-Rahman yang Jabatan Perdana Menteri keluarkan. Yang baru ni jangan pakai. Saya tengok ya, nanti saya tunjukkan. Saya perasan saya pegang baru ni. Saya buka surah tersebut, tengok saya kata asal terjemah macam ni. Saya gimana baru ni Saya gimana? Sekejap. Ada. Yang bukan ni. Al-Hidayah okey. Al-Hidayah okey, tak ada masalah. IJN kot. IJN Sekejap. Bukan IJN. Kau bukan IJN. Saya bercala. Ada satu masjid saya masuk, nanti saya check balik. Front ke? Ya. Nanti check balik. Pasal kalau Pimpinan Ar-Rahman yang asal, yang Jabatan Perdana Menteri terbitkan, yang apa, yang macam Karang Kerah buat ni, lepas tu yang bersaudi ni, tak ada masalah untuk ayat itu. Tak, saya nak tunjukkan bahawa berlakunya penterjemahan ikut mazhab. Faham tak? Ikut mazhab. Supaya jangan sampai kita kata, saya beli yang ini, lepas tu yang terjemahan tu lagi datang, nanti saya tunjukkan, insyaAllah. Saya dapatkan buku tu, saya tunjukkan. Pasal memang saya cek balik benda tu, memang dia datangkan dengan pengertian, dia kata menguasai, dia tambah dalam bracket. Tambah dalam bracket, menguasai. Dia tak berhenti hanya kepada apa? Bersemayam. Stop situ. Dia tak, dia menguasai di atas arash. Ini kena lain sikit nanti insya-Allah akan balik. Jadi dia kata sesiapa yang ingin memahami Al-Quran, maka ia daripada lidah Arab. Lidah Arab. Dia difahamkan. Mana Quran tu difahamkan. Mana dia akan dapat faham Quran melalui apa? Jalan bahasa Arab. Tiada jalan untuk mendapatkan fahamannya itu Quran selain daripada arah ini. Selain daripada arah bahasa Arab. Sesiapa-siapa yang belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tidak rujuk kepada bahasa Arab dalam pengertian-pengertian tadi, maka dia telah tersalah. Kalau dia pakai bahasa Inggeris dan sebagainya, dia masalah. Ini konsep yang berlaku. Macam kita telah itu yang saya terangkan, orang tu kata terjemahkan apa? Aqimus salah, dirikan kebenaran. Tak tahu datang mana. Jangan buka kamus tu, saya kata kalau dia kata solat itu maksud dia kebenaran, tanya pada orang tu balik, buka kamus apa? Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Inggeris. Faham Quran, tapi buka apa? Kamus Inggeris. Kamus Inggeris. Tak boleh lah. Dia kena faham bahasa Arab melalui kalimah-kalimah bahasa Arab, bukannya dengan pemahaman dari bahasa Inggeris mata-mata. Faham? Yusuf Ali, Fairuz Abadi, banyak translation tadi tersilap. Seriously? Ya. Itu sebab kenapa kita kata kena jaga-jaga bab ni. Pasal dalam penterjemahan, ia bukan reference utama. Sebab anda boleh apa? Orang tu terjemah Quran ikut apa? Mazhab dia. Tahu? Itu sebab kenapa kita kata yang bukan Islam nak belajar Quran pun, kita kata kena tahu. Tapi kita kata contoh macam yang diterbitkan oleh apa? Oleh Madinah. Dan yang tu dah elok dah. Pasal dibuat oleh pelajar-pelajar yang belajar Islam di Universiti Madinah. Ini Islam. Ini bukan dakwah untuk ajak jadi mazhab Wahabi. Dengar Pasal tapi apa? Pasal ini dibuat oleh pelajar-pelajar yang masuk Islam dan sebagainya, duduk kat sana. So jadi terjemahan ini adalah di antara yang terbaik. Bahkan tak jauh, tak lari pun dengan apa? Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman mana ada bahasa Cina. Ini betul. Ini dia ada English dia. Ada English version dia. Kalau macam Pimpinan Ar-Rahman ni kan, ini Jabatan Perdana Menteri diterbitkan. Dia memang kita kata kita apa? Dari kitab Malaysia, dia memang apa diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri. So ini pun terjemahan dia pun memang tak lari. Tak lari daripada yang dikendaki. Tapi kalau kata yang lain tu jaga sikit. Lebih lagi yang bahasa Inggeris. Yang musim kalau dia kata datang daripada yang macam sebahagian daripada yang menterjemah Quran dahulu di kalangan orang Inggeris ni adalah orientalis, bukannya orang Islam asal. Dia terjemah Quran, kemudian dia masuk Islam. Wallahu taala alam berkenaan Islam dia. Tapi kita kata benda tu bahaya, jaga-jaga. Kerana kita kata tak tahu pengertian tadi dikendaki dengan apa. Kadang-kadang ada orang tu terjemah Quran, kita adalah dia terjemahkan Quran tapi dia ada mazhab. So mazhab dia tadi akan mempengaruhi terjemahan di dalam Quran Karim tadi. Mana apa yang dia rasa dia nak orang mesti ikut, dan dia akan terjemahkan ikut apa dia nak. Syiah terjemah Quran ikut apa dia nak lah. Dan macam tu orang-orang yang kita kata yang berfahaman-fahaman pelik-pelik ni, dia akan terjemah Quran ikut apa dia nak. So jaga-jaga bab ni. Sebab kenapa kita kata Quran itu atau hadis Nabi SAW difahami melalui bahasa Arab dengan bahasa Arab, bukannya bahasa Arab dengan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.
atau bahasa Cina atau bahasa sekian. Mana Arab dengan Arab dahulu. Itu sebab kenapa teks Arabik diletakkan dalam terjemahan, supaya jangan sampai apa orang tu keliru-keliru ke apa, dia kena refer balik pada Arabik punya teks, bukannya balik pada terjemahan. Tak kira orang tu bangsa apa sekalipun, bukan terjemahan bahasa bangsa dia tu yang dipakai. Dia kena pakai bahasa Arab itu sebagai asas. Jelas? Ya, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.